Baik, Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini masih bersama Cikgu Rizwan. Kita belajar Bahasa Melayu tahun 3 SJK. Hari ini kita nak belajar kemahiran menulis, iaitu kemahiran membanding beza dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara, iaitu standard pembelajaran dia ialah 3.2.3, membanding, beza dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara. Baik, hari ini kita menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 SJK, muka surat 120. Baik, muka surat 120 ni berkaitan dengan mencatat maklumat. Tajuknya ialah pokok pinang dan pokok pinang merah. Baik, sebelum kita meneruskan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca dahulu teks yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Hanif membaca maklumat tentang pokok pinang melalui internet. Pokok ini berbatang keras dan tinggi. Pokok ini berbuah dan berwarna kuning apabila telah matang. Buahnya bulat dan boleh dimakan dengan sirih. Seterusnya, Hanif membaca maklumat tentang pokok pinang merah. Pokok pinang ini pokok hiasan. Batang pokok ini keras dan tinggi. Pelepahnya pula merah. Buahnya bujur seperti telur. Hanif dan bapanya membeli banyak anak pokok pinang dan anak pokok pinang merah. Pokok itu disemai di dalam polybag. Apabila pokok itu membesar, mereka menjual pokok-pokok itu. Baik, setelah kita dah membaca petikan ni, kita mendapati ada banyak maklumat-maklumat yang terdapat di dalam petikan ini. Antaranya berkaitan dengan pokok pinang dan juga pokok pinang merah. Baik, di sini kita tengok dalam muka surat 120 ni ada disertakan dua gambar, iaitu pokok pinang dan juga pokok pinang merah. Ini menunjukkan kita perlu membuat banding beza di antara kedua-dua jenis pokok ini. Walaupun kedua-dua pokok ni ialah pokok pinang, tapi tetap ada perbezaan. Jadi kita lihat dahulu apa perbezaannya. Kita tengok maklumat yang diberikan. Okey, ada pokok pinang dan juga pokok pinang merah. Jadi yang pertama, cikgu gariskan pokok pinang dengan garisan berwarna merah, dan pokok pinang merah cikgu gariskan dengan garisan yang berwarna kuning. Jadi ada kat sini cikgu ada sediakan dua ruangan ataupun dua kotak kosong untuk kita isi maklumat apa yang ada pada pokok pinang dan juga pokok pinang merah. Baik, kita tulis dahulu pokok pinang dan satu lagi pokok pinang merah. Baik, kita tengok semula Hanif membaca maklumat tentang pokok pinang. Jadi perenggan yang pertama ini dia ada menyatakan maklumat tentang pokok pinang. Okey, pokok pinang. Jadi kena garis, kita gariskan kata kunci pokok pinang tu. Jadi perenggan pertama ni mungkin akan menerangkan ataupun menceritakan tentang pokok pinang. Okey, kita tengok ayat yang seterusnya. Pokok ini berbatang keras dan tinggi. Tengok, berbatang keras dan tinggi. Jadi kita kena garis. Berbatang keras dan tinggi ini maklumat tentang pokok pinang. Jadi kita catat dekat sini berbatang keras dan tinggi. Jadi pokok pinang berbatang keras dan tinggi. Seterusnya, pokok ini berbuah dan berwarna kuning apabila telah matang. Pokok ini berbuah dan berwarna kuning apabila telah matang. Jadi kita masukkan maklumat tu dekat dalam ruangan pokok pinang. Jadi dia ada maklumat itu, iaitu berbuah dan berwarna kuning apabila telah matang. Jadi apa maksud matang? Matang maksudnya sudah tua, masak, dah dewasa lah, senang. Okey, seterusnya, buahnya bulat dan boleh dimakan dengan sirih. Jadi ini maklumat yang seterusnya tentang pokok pinang. Buahnya bulat dan boleh dimakan dengan sirih. Sirih tu daun, daun sirih. Okey. Jadi maklumat yang seterusnya tu kita masukkan dalam ruangan pokok pinang. Baik, seterusnya kita tengok perenggan yang kedua. Seterusnya, Hanif membaca maklumat tentang pokok pinang merah. Jadi yang ni maklumat tentang pokok pinang merah. Jadi cikgu gariskan dengan warna kuning untuk membezakan dengan pokok pinang. Okey, seterusnya kita tengok pokok pinang ini pokok hiasan.
Okey, tengok tu. Dia ada maklumat pokok hiasan. Jadi pokok pinang merah ni pokok hiasan. Kita salin balik dalam itu ruang pokok pinang merah. Maklumat yang pertama dia ialah pokok pinang merah ni pokok hiasan. Sebenarnya batang pokok ini keras dan tinggi. Batang pokok ini keras dan tinggi. Okey, ini yang maklumat seterusnya untuk pokok pinang merah. Batang pokok ini keras dan tinggi. Seterusnya pelepahnya pula merah. Jadi pelepah pokok pinang merah merah. Ini maklumat yang seterusnya tentang pokok pinang merah. Dan yang terakhir, buahnya bujur seperti telur. Buahnya bujur seperti telur. Kita masukkan lagi. Jadi kat sini kita dah dapat maklumat-maklumat tentang pokok pinang dan pokok pinang merah. Kalau kita tengok perenggan yang terakhir, Hanif dan bapanya membeli banyak anak pokok pinang dan anak pokok pinang merah. Pokok itu disemai di dalam polybag. Apabila pokok itu membesar, mereka menjual pokok-pokok itu. Okey, itu maklumat yang diberikan. Baik, sekarang kita tengok peta grafik yang diberikan. Okey, dia bagi, kalau ini biasanya kita gunakan peta buih berganda lah, tapi yang ni dia gunakan grafik. Okey, peta grafik yang agak menarik. Kita boleh isikan di ruangan yang diletakkan gambar pensel tu. Jadi kita tengok yang ni sebelah kiri pokok pinang, sebelah kanan pokok pinang merah. Baik, di tengah-tengah ni dia punya persamaan. Okey, kita tengok berbatang keras. Betul ke kedua-dua pokok ni berbatang keras? Jadi kita cek, kita semak semula, tengok. Okey, pokok pinang dia kata berbatang keras dan tinggi. Pokok pinang merah pun dia kata batang pokok ini keras. Okey, jadi betul lah dua-dua tu berbatang keras. Jadi ini persamaan dia. Seterusnya berbuah. Dua-dua pokok ni berbuah, betul ke? Kita tengok. Berbuah. Pokok pinang pun berbuah, pokok pinang merah pun ada disebut buahnya. Jadi maksudnya berbuah lah. Okey. Baik, seterusnya buah boleh dimakan. Yang sebelah ini yang tidak ada pada kedua-dua jenis pokok ni kita panggil sebagai perbezaan lah. Okey, kita tengok betul ke pokok pinang buah dia boleh dimakan. Okey, ada maklumat dia buahnya bulat dan boleh dimakan. Seterusnya kalau pokok pinang merah dia dikatakan sebagai pokok hiasan. Okey, ada maklumat tu tadi kita dah baca. Baik, seterusnya kita tengok maklumat ni. Maklumat ni dia ada menunjukkan tentang gambar buah. Okey, gambar buah. Apa yang kita boleh faham pada buah ni? Cuba kita tengok dekat dalam maklumat ni. Buahnya bulat dan boleh dimakan dengan serius, berbuah dan berwarna kuning apabila telah matang. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini buahnya bertukar warna menjadi kuning apabila telah matang. Maksudnya buah tu telah masak lah. Okey, kita tengok. Jadi betul lah berwarna kuning apabila telah matang. Jadi maklumat dekat sini kita perlu tulis apa? Berwarna kuning apabila telah matang. Buah dia lah bertukar menjadi warna kuning. Dan yang seterusnya untuk bahagian sini nampak ni, dia tunjuk gambar ni dekat kawasan mana? Dekat kawasan dia punya pelepah dia. Jadi pelepah, apa yang membezakan pelepah pokok pinang dengan pokok pinang merah ni ialah pelepahnya berwarna merah. Okey, pelepahnya pula merah. Okay. Baik, seterusnya kita pergi ke aktiviti. Aktiviti untuk meningkatkan lagi kefahaman kita tentang macam mana cara untuk kita membanding bezakan maklumat yang kita pelajari hari ini. Jadi kita cuba buat aktiviti dengan merujuk buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 SJK pada halaman ataupun muka surat 45. Baik, dekat sini dia ada perbandingan ataupun membanding beza maklumat. Maklumat dia apa? Maklumat dia berkaitan dengan limau purut dan juga limau kasturi. Okey, gambar tak berapa nak jelas sebab di scan. Dekat sini ada ada mengatakan limau purut dan juga limau kasturi. Dia dah bagi semua maklumat dekat sini. Baik, seterusnya kita tengok macam mana kita nak fahami maklumat ni. Baik, yang pertama di bahagian tepi ni, kiri dan kanan ni hanya ada satu anak panah ya kan. Okey, jadi ini menunjukkan perbezaan. Sebelah sini apa yang hanya ada pada limau kasturi dan sebelah sini hanya apa yang ada pada limau purut. Okey. Jadi kita pun buatlah dua kotak. Okey, limau purut dan juga limau kasturi. Jadi limau purut
maklumat dia bagi tahu daun dia untuk masakan dan juga buah dia lebih besar. Manakala limau kasturi pula, buah dia boleh dijadikan jus limau dan buahnya lebih kecil. Baik, dan di tengah-tengah ni seperti yang cikgu ajar tadi, kita panggil apa? Maklumat ni maklumat apa? Maklumat berkaitan dengan persamaan. Okey, persamaan di antara limau purut dan juga limau kasturi. Baik, kita tengok apa persamaan dia. Persamaan dia ialah mudah ditanam dan juga daun dia hijau. Jadi kedua-dua pokok ni, kedua-dua limau kasturi dan limau purut ni mudah ditanam dan juga daunnya hijau. Okey, baik. Jadi sekarang kita nak beralih kepada macam mana kita nak tulis dia punya ayat. Okey, jadi kita tengok dekat sini di sebelah kiri dan kanan tu ada maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perbezaan lah, perbezaan di antara limau purut dan limau kasturi. Yang di sebelah kiri maklumat tentang limau purut dan sebelah kanan ialah maklumat tentang limau kasturi. Okey, kalau kita tengok di tengah-tengah dia pula ialah persamaan. Baik, kalau kita tengok pada cara untuk menulis maklumat ni, dia mulakan dengan persamaan. Jadi kita tengok persamaan pokok limau kasturi dan pokok limau purut ialah ada dua, iaitu mudah ditanam dan juga daun hijau. Macam mana kita nak tulis? Okey, kita boleh tulis persamaan pokok limau kasturi dan pokok limau purut ialah kedua-dua pokok itu mudah ditanam. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, daun kedua-dua pokok limau itu berwarna hijau. Okey, daun dia berwarna hijau. Okey, dah selesai maklumat tentang persamaan di antara limau purut dan juga limau kasturi. Seterusnya, perbezaannya pula. Okey, kita tengok kat sini. Kita cuba mulakan dengan limau purut dahulu. Okey, perbezaannya pula, daun pokok limau purut boleh digunakan dalam masakan. Okey, dalam masakan. Seterusnya, buah limau purut juga lebih besar. Okey, ada maklumat dekat sini. Dan seterusnya apa perbezaan dia untuk limau kasturi pula? Okey, buah limau kasturi lebih kecil. Buahnya lebih kecil dan boleh dijadikan jus limau. Baik. Jadi kalau kita tengok dekat sini, cara untuk kita menulis maklumat ataupun mencatat maklumat daripada peta grafik ni boleh dicatat oleh semua murid jika dia faham maklumat daripada peta grafik untuk dipindahkan ke dalam satu teks. Jadi kita boleh aplikasikan cara ini untuk membantu kita, terutamanya ketika kita membuat membanding beza maklumat. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat mempelajari sesuatu dan juga cikgu harap video ini bermanfaat untuk kamu semua. Itu saja. Sekian. Terima kasih.